Bersama lagi kita di dalam Hoturo Channel. Untuk tanda sokongan Anda pada channel ini yaitu memberikan maklumat untuk kebaikan bersama, sila pertimbangkan untuk tekan subscribe, like, dan share. Sebab kena kepung. Tanah yang ini orang nak ambil, kena kepung. Tanah yang itu orang nak ambil, kena kepung. Sebab itulah yang berlaku, saudara-saudari tengok, lepas 2018. Macam-macam kes keluar, tanah-tanah di tempat-tempat di seluruh wilayah persekutuan ini, satu persatu terbongkar sebenarnya telah dijualkan kepada pemaju-pemaju. Itu masalah yang ada sekarang ni. Kalau tak tukar, masalah itu akan berterusan. Kalau tak tukar, 1 tahun ke 1 tahun lebih banyak tanah-tanah yang sepatutnya boleh buat perumahan untuk rakyat, dia makin hilang kepada pemaju 1, pemaju 2, pemaju 3. Baik. Orang mungkin tanya saya, betul lah kita tahu benda ni daripada dulu lagi. Jadi, kalau kamu jadi kerajaan, macam mana kamu nak buat? Pandangan saya mungkin berbeza dengan orang lain. Kalau nak tanya pasal perumahan, tanya Zahir tadi. Zahir dulu jawatan cukup kanan dalam syarikat-syarikat pembinaan gergasi kat negara ni. Jadi dia pernah buat semua dah. MRT dia pernah buat, rumah dia pernah buat. Jadi dia boleh terangkan dengan lebih panjang. Pandangan saya agak berbeza begini. Setiap perkara yang swasta tidak boleh sediakan untuk rakyat terbanyak, perkara itulah yang jadi tanggungjawab kerajaan. Sebab itu kita ada contohnya perkhidmatan kesihatan di hospital-hospital kerajaan. Bukannya orang tak boleh pergi klinik. Orang boleh saja pergi klinik swasta, klinik pakar dan lain-lain. Tapi untuk rakyat biasa yang tak mampu pergi, maka menjadi tanggungjawab kerajaan menyediakan perkhidmatan kesihatan yang memadai, yang baik untuk rakyat biasa. Sama macam sekolah. Bukan kita menentang ada orang kaya nak hantar anak dia ke sekolah swasta, kamu ada duit, kamu hantar. Tapi sebahagian besar rakyat kita tak mampu. Bila tak mampu dan ini adalah perkhidmatan dan juga tanggungjawab umum yang khusus untuk keluarga dan juga rakyat, maka tanggungjawab menyediakan sekolah itu adalah tanggungjawab kerajaan. Baik. Kalau kesihatan kita ambil pandangan begitu. Untuk orang susah, untuk orang biasa, kena ada perkhidmatan kesihatan universal kepada semua. Kalau pendidikan kita ambil jalan itu, untuk keluarga biasa yang tak mampu, mereka boleh pergi ke sekolah secara persuma, pendidikan universal kepada semua. Pernah tak saudara-saudari adik kakak tanya, kenapa kita tidak ada pandangan yang sama mengenai perumahan? Apa semua orang ni mampu untuk beli rumah ke? Apa semua orang mampu untuk menyewa rumah ke? Tak ada ke di kalangan kita ini yang susah untuk mencari tempat kediaman, terutamanya bila keluarga kita dah besar, dah ada anak, dah ada cucu, anak-anak ni pun nak kena pergi rumah baru. Tak pernah orang tanya dan berhujah kalau falsafahnya pendidikan perlu universal untuk semua yang tak mampu. Kesihatan perlu universal untuk semua yang tak mampu. Kenapa kita tak ambil pandangan yang sama mengenai perumahan rakyat, saudara-saudari? Yang itu yang saya berbeza dengan hampir kebanyakan besar ahli politik yang ada. Pandangan saya, saudara-saudari, dan kalau kita menang, saya akan bising macam inilah. Bahawa sudah sampai masanya perumahan untuk rakyat biasa termiskin yang tak mampu adalah satu tanggungjawab asas kerajaan, seperti mana juga kesihatan dan juga air dan juga elektrik dan pendidikan itu tanggungjawab asas. Kalau yang itu kita terima, kemudian kita kena tanya soalan seterusnya. Baik, kalau kerajaan ambil tanggungjawab untuk orang-orang yang tak mampu, bila kita tengok kelayakan dia, kita tengok keluarga dia, kita tengok pendapatan isi rumah dia, kita terima bahawa dia memang tak mampu dengan beli rumah swasta ini, macam mana akhirnya
kita nak wujudkan seberapa banyak rumah untuk golongan ini. Sebab model yang digunakan oleh UMNO Barisan Nasional, model JV, joint venture, bekerjasama dengan kroni developer ni, model tu tak jalan. Model itu sampai sekarang rumah tak cukup. Yang dia buat pun orang tak boleh beli, mahal. Sebab itu saya sebut, daripada 5-6 bulan lepas dulu, ini dia bunyi rumit sikit lah. Jadi saya harap pakcik-makcik dengar betul-betul. Kalau tak tangkap kali ini, dengar lagi. Esok ada ceramah lagi. Tak boleh dengar lagi. Saya akan ulang sampai orang faham. Kalau kita nak menghasilkan sesuatu, supaya kos setiap unit rumah itu, dia jadi murah. Kalau swasta buat, kos satu rumah 250,000, termasuk tanah, untung dia 80,000 jadi 330,000. Macam mana kita nak buat ini supaya rumah 2, 3, 4 bilik tapi kita boleh jual mungkin RM100,000. Dan kita boleh usahakan supaya pembiayaan semua tu kita boleh susun supaya lebih ramai orang ada rumah. Baik. Sudah tentu untuk buat macam itu, kita kena pastikan kos itu, setiap unit itu murah. Kalau nak jual RM100,000, kos dia mestilah RM80,000. Kemudian kita tengok pula, kalau tanya pemaju perumahan sekarang ni, kos-kos kamu yang menyebabkan rumah kamu sampai RM300,000, RM400,000 ni, apa kos yang mahal sangat? Pemaju akan cakap apa? Pertama, kos paling mahal ialah tanah. Tanah cukup mahal, jadi kos tanah itu yang melonjakkan. Okey, baik, tanah. Kos apa lagi mahal? Dia kata kos yang nombor 2 mahal ialah kos kepatuhan kepada peraturan-peraturan dan birokrasi yang dia kena patuhi untuk dapat kelulusan. Nak buat yang itu kena bayar, yang ini kena nak dapat kelulusan ni sampai 3-4 tahun tunggu dindong-dindong. Lama-lama tunggu ada pemaju bayar rasuah. Dia campur-campur semua. Kos itu mahal, dia kata. Lagi apa yang mahal? Dia akan kata, yalah kos tenaga. Kita nak ambil orang daripada luar negara. Orang Malaysia mana nak jadi dah buruh semua ni. Jadi kos itu mahal. Kemudian bila saravanan, tiba-tiba sekejap ada pekerja asing, sekejap tak ada pekerja asing. Projek terkendala, kos lagi mahal. Baik, Tiga-tiga perkara ini sebenarnya dalam bidang kuasa kerajaan untuk dia susun. Pertama, tanah. Tanah masih lagi banyak dalam bidang kuasa kerajaan. Kalaupun di kawasan-kawasan tertentu tanah mungkin tak cukup ataupun kena beli, kerajaan ada wang untuk beli. Bezanya ialah kalau kerajaan itu tidak meletakkan perumahan rakyat sebagai keutamaan, sudah tentu bila Menteri Kewangan Tengku Zafrul buat belanjawan, tak ada lah peruntukan untuk perumahan rakyat. Pakcik-pakcik dengar pun ni, ada tak peruntukan untuk perumahan rakyat? Ada dengar? Saya kena paksa dengar sebab saya dalam TV3 nak komen. Aku sebenarnya tak dengar pun. Dulu, ni cerita dulu-dulu lah. Cerita zaman parlimen dulu. Menteri Kewangannya Najib. Kan? Jadi Najib duduk ke depan tu sekali. Saya sebagai salah seorang ahli parlimen kanan daripada PKR, saya pun duduk blok depan Najib, barisan ketiga. Dia ada 4 barisan, 1, 2, 3, 4. Saya duduk barisan ketiga tu. Najib ni, sayangnya dia kepada Rosmah, setiap kali dia berucap baca belanjawan, dia mesti lihat muka Rosmah kat depan sana. Jadi, pakcik-pakcik tahu siapa belakang aku? Rosmah Mansur. Jadi, setiap kali belanjawan ni, bulu roma saya meremang. Tak boleh tumpu. Yang baru ni lah yang betul-betul saya tumpu sebab saya duduk dalam studio TV3. Sebab saya kena bagi komen. Jadi saya dengar semua. Saya tanya balik pakcik-makcik, adik kakak yang muda-muda yang dengar ni. Pergi tengok balik, semak balik, baca balik. Ada ke tidak program khusus untuk perumahan rakyat? Tak ada je. Ada ke tidak jalan penyelesaian untuk masa depan yang khusus difikirkan dan dihuraikan dan dibangunkan untuk perumahan rakyat? Tak ada. Jadi bila kerajaan yang ada itu
Dia tidak letak keutamaan. Utama dia yang penting itu ialah perumahan rakyat. Sudah tentu dia tak fikir. Sudah tentu bila dia tak fikir, dia tak bagi peruntukan. Sudah tak ada peruntukan, mana nak cari tanahnya? Saya mudah saja untuk orang Kuala Lumpur ni. Di kawasan sini, di tempat-tempat lain di Kuala Lumpur semua. Saya nak beritahu begini. Kita buat MRT. MRT tak? Kita buat MRT. Saya melalak daripada tahun 2014 lagi. Saya kata MRT ni gila harga dia. 1 kilometer, 1 bilion. Zaman itu 2014, orang UMNO semua maki saya, kata saya fitnah. Oh, ni kaki fitnah ni, raja fitnah ni. Sebab Najib masuk parlimen, Najib umum tahun 2014, kerajaan akan memulakan projek MRT, kos keseluruhan MRT 40 bilion. Dia umum kat parlimen. Jadi bila saya tengok tender keluar, saya duk ikuti laporan-laporan antarabangsa mengenai projek MRT, saya kira-kira, mana ada 40 bilionnya? 150 bilion total harga keseluruhan. 1 kilometer, kalau MRT 3 ni, 1 kilometer, 1 bilion. Jadi saya nak beritahu kepada adik kakak yang tanya. Mesti ada yang kat luar tanya, alah kamu sembang je, sembang kari babi boleh terbang. Ini ayat UMNO lah, sembang kari babi boleh terbang. Saya pun tak tahu apa kena-mena kari dengan babi lah kan. Soal ada wang ataupun tidak, ialah soal keutamaan dan kepentingan kerajaan. Dia sama macam kita jaga keluarga kita. Kalau kita pentingkan pendidikan anak-anak kita, kita takkan beli kereta mahal yang kita tak mampu kerana kita nak simpan 200-300 ringgit sebulan untuk anak kita. Kalau kita contohnya pentingkan kesihatan keluarga kita, kita bukan kerja kerajaan, kita kerja swasta, kita akan kurangkan contohnya makan roti canai tiap-tiap hari dekat luar sebab kita nak simpan duit itu untuk bayar insurans kesihatan. Benda ni tak payah tanya menteri, semua kita faham bahawa keutamaan itu terletak kepada kita. Kita kalau keluarga kita beri keutamaan kepada sesuatu, kita akan kawal dan urus perbelanjaan kita supaya ada peruntukan begitu. Sama juga dengan soal perumahan rakyat. Masalahnya, perumahan rakyat tidak pernah dikira sebagai keutamaan kerajaan, saudara-saudara. Perumahan rakyat tak pernah dapat peruntukan besar. Contohnya macam MRT 150 bilion. Contohnya macam kereta api daripada Kota Baru, daripada all the way sampai Pantai Timur, masuk ke Pahang, semua sampai Pelabuhan Kelang, sampai 42 bilion. Sebab tak ada keutamaan. Sedangkan bila dia mengutamakan projek MRT, kerana projek MRT ni ada syarikat-syarikat besar. Syarikat-syarikat besar ni akan dapat untung besar. Boleh je dia peruntukkan sampai 150 bilion. Kalaulah contohnya, tiap-tiap tahun, kerajaan Malaysia peruntukkan 10 bilion untuk buat perumahan rakyat, saudara-saudari. Saya pasti dalam tempoh 10 tahun, kita ada cukup rumah untuk orang yang baru nak berkeluarga, untuk orang yang tidak mampu kerana kita boleh buat peraturan. Rumah kamu duduk dekat sini untuk 5 tahun, 10 tahun pertama, pendapatan gini-gini. Macam-macam kita boleh buat. Kalau dia nak pindah selepas 10 tahun, masa itu insya-Allah pendapatan dia dah lebih baik. Tapi paling kurang, anak-anak kita ada cukup rumah yang kerajaan sediakan untuk orang-orang yang kurang berkemampuan. Jadi soal pertama, soal tanah, soal wang, ini soal keutamaan yang kita boleh peruntukkan. Bukan soal tak boleh, tak ada duit. Kalau betul tak ada duit, saudara-saudari, kerajaan yang kita ada sebelum kena bubar ni, tak adalah sampai ada 10 orang penasihat, saudara-saudari. Penasihat demi penasihat demi penasihat. Bila dia dah bergaduh sama dia mula dia bongkar masing-masing lah. 2 hari lepas, ahli majlis tertinggi UMNO kata, tengok PAS ni. Dia ni bukan boleh buat kerja. Demi untuk jawatan, kita lantik dia jadi penasihat pun dia tak boleh buat kerja. Rakyat dah tahu lama dah pun.
Bayar saja penasihat demi penasihat. Tapi kalau bab rakyat, bab harga telur, bab harga ayam, apatah lagi bab perumahan rakyat, dia akan beritahu kerajaan tidak ada peruntukan secara. Jadi soal peruntukan ialah soal kemahuan dan kehendak kerajaan. Soal kedua, kalau katakan kita peruntukkan 10 bilion ringgit tiap-tiap tahun untuk bina perumahan rakyat, macam mana kita nak maksimalkan 10 bilion itu supaya kita boleh buat seberapa banyak rumah supaya tak kena sakau dengan kontraktor dan juga yang tiris rasuah semua. Sebab tu saya dan kawan-kawan duk berkempen ni lama dah. Perumahan di negara ini perlulah lebih banyak sains, teknologi, lebih banyak menggunakan teknologi-teknologi baru. Dia tak boleh dah nak buat rumah pakai konkrit pylon macam dulu. Lepas itu ambil pekerja-pekerja asing pasang bata. Tak boleh dah. Mak Saleh tak buat begitu. Korea tak buat begitu. Jepun tak buat begitu. Sebab itu Mak Saleh, walaupun dia tak ada orang ramai buruh kasar, bagus je bangunan dia. Banyak je bangunan dia. Lagi cepat pun. Sekarang ini ada teknologi macam-macam kita panggil. Ada yang orang kata teknologi modular lah. Ada yang orang kata IBS lah. Industrialized Building System. Kalau nak cerita kat pakcik-makcik kampung mungkin dia tak faham datang apa ni modular IBS ni. Dia mudah saja. Pakcik-makcik pernah tengok Lego tak Lego? Rumah pun boleh dipasang macam Lego. Buat apa nak pasang? Bapak saya tukang tau. Tukang rumah. Sebab tu saya besar tengok bapak saya buat rumah. Saya pun kata, Allah kan senang kalau pergi ambil satu dinding je, pasang je, skru je. Mana ada dah orang letak bata satu sampai 20-30 tingkat ni orang tak buat dah sekarang. Orang gunakan blok-blok, dia gunakan idea yang macam kita pasang Lego tu. Kalau contohnya nak buat bangunan perumahan 30 tingkat, setiap satu blok dinding itu besarnya sekian. Skru dia sekian. Ambil, pasang. Maka yang kita gunakan tenaga itu bukan lagi tenaga kemahiran bawah yang kita kena ambil daripada Indonesia, Bangladesh, daripada mana entah sekarang kita ambil. Macam-macam kita ambil. Sebab itu saya kata soal perumahan rakyat ini perlukan pelaburan. Kalau kerajaan letak keutamaan, dia letak pelaburan, dia menghasilkan pasaran baru. Pasaran baru itu akan ada nilai ekonomi berganda yang manfaatnya bukan sahaja kepada keluarga-keluarga miskin yang tak ada rumah, tetapi juga kepada anak-anak. Contohnya jurutera awam yang keluar universiti. Contohnya anak-anak kita yang pergi ke sekolah vocational, sekolah teknik. Ajar dia macam mana teknik pembuatan rumah yang baru yang menggunakan pasang siap contohnya. Tak payah suruh dia pasang bata. Dia kena tahu macam mana nak baca komputer, macam mana nak pakai skru, macam mana nak gunakan mesin, angkat satu, pasang. Kenapa tak buat? Kenapa tak buat sampai sekarang? Orang lain dah buat dah. Kenapa tak buat? Kita duk sibuk kata, mahasiswa kita terlalu memilih. Keluar universiti, dapat kerja tu dah cukup baik dah. Memanglah dia dapat kerja. Kamu bayar dia 1,800. Kalau aku pun aku menyumpah. Saya dulu balik luar negara, umur 25 tahun, tahun 2020. 2020 pula. Kalau tak umur saya baru 26 lah tak sekarang dah. Tahun 2002, balik luar negara tahun 2002, umur 25. Gaji saya masa tu makcik-makcik, dah 3,750. Baru mula kerja. 20 tahun dulu, 3,750. Mula-mula kerja, pandai bawa. Jadi kalau saya jadi budak-budak muda sekarang pun, walaupun saya dengar lah, telinga dia bernanah. Orang tua duk kata ni, kamu janganlah memilih sangat. Keluar tu kalau orang bagi kerja 1,800, ambil je lah. Kau gila kau 1,800. Aku nak makan apa? Mana nak bagi kat anak? Anak belum lah. Mana nak bagi kat mak lagi? Mana nak bayar telefon lagi? Mana girlfriend birthday pula tiap-tiap bulan lepas tu? 5 girlfriend, 5 birthday lah. Mana cukup 1,800? Memanglah tak cukup.
Kalau tanya majikan, majikan kata, ya lah kalau saya bayar lebih, saya bankrupt. Macam mana? Sebab itu dia jadi tanggungjawab kerajaan untuk fikir kalau cara kita dalam industri pembinaan ini dah ketinggalan zaman 50-60 tahun dah. Orang dah tak pakai dah ni. Tenaga-tenaga buruh angkat bata, simen semua ni. Orang semua pakai IBS, pakai komponen. Kita gunakan kalau dulu 10 orang, sekarang kita pakai 2 orang. Maka kalau 10 orang pakai pekerja Bangladesh, bayar dia tiap-tiap bulan 1,500, 10 orang 15,000 ya tak? Kalau kita hanya perlukan 2 orang tapi kita bayar 3,000, baru 6,000. Semua orang faham, negara lain dah buat. Kenapa kita tak buat? Kenapa kita tak buat? Saudara-saudari. Saya masuk politik sebab itu je aku tak suka jadi bodoh. Malu. Pergi luar negara, semua orang lain dah buat, semua ni cantik. Saya sekarang sekadar ulang, kalau pergi ke Bangkok ni memang malulah. Bangkok bangunan punyalah cantik. Murah, tak macam kita. Sebab apa? Sebab tidak ada kemahuan di peringkat kerajaan. Pertama, untuk mengutamakan perumahan rakyat. Kedua, untuk menyuntik wang sampai 10 bilion, 15 bilion tiap-tiap tahun. Jangan buat projek mega besar-besar. Buat projek mega, projek perumahan rakyat di Bandar Tun Razak, di Wangsa Maju, di DT Wangsa, di Seremban, di Johor Bahru. Barulah kena. Tapi tak jadi. Sebab apa? Ini sebab dia. Sebab kalau buat perumahan rakyat, kerajaan tanggung, untung tak banyak sebab kerajaan tak berniaga. Rumah tu peruntukan mari pasang semua, jual, rakyat bayar. Rakyat pula bayar tiap-tiap bulan sampai 20 tahun nak selesai. Fulus ni, bawah meja ni tak ada. Tak ada orang nak bagi commission, saudara-saudara. Jadi bila projek-projek begini yang hanya mengkayakan dan memudahkan hidup rakyat, ahli politik selalunya tak berminat. Sebab dia fikir aku jadi wakil rakyat menteri ni, 1 penggal, 2 penggal. Paling kurang, bila aku dah selesai ni, paling kurang bagilah satu projek, 500 juta. Itu yang dia berlumba-lumba. Walau macam mana kita bongkar pun, pakcik-makcik ingat, ada lagi. Ada lagi. Ada. Saya duduk ceramah-ceramah ni tak? Saya duduk ceramah-ceramah ni. Setiap 2-3 ceramah, mesti ada orang diam-diam datang bagi disk, bagi apa ni, pen drive. YB skandal baru. Buka balik segala dokumen cukup. Saya tunggu dia buat penamaan calon. Hari bermula kita berkempen secara rasmi daripada penamaan calon. Kalau pak-pak menteri yang dah sakau duit ni, yang soal kapal tak siap, yang soal meriam kena sakau ni, dia rasa dia gembira lah. Rafizi dah diam ni. Dah sebulan tak dengar cerita. Saya tunggu hari penamaan calon secara rasmi. Lepas itu tiap-tiap hari saya buka, saudara-saudari. Sebab skandal tak pernah habis. Skandal tak pernah habis. Saya nak kasih Latif Ahmad dekat Mersing dan juga Iqmal Hisham dekat Tanah Merah. Kamu dengar baik-baik. Kalau kamu rasa kamu selamat, tak selamat. Kita kejar kamu sampai lubang cacing. Kalau kau bertanding pun kita kejar. Kalau kamu tak bertanding pun kita kejar. Kalau kita menang, kita kejar. Kalau kita tak menang pun kita akan kejar. Sebab jenis-jenis macam inilah yang sepatutnya peruntukan ini sampai kepada rakyat. Yang patut buat kapal, siap nang kapal, tinggal 1 kapal, tak siap-siap lagi. Setakat ini yang saya diberitahu, paling banyak kapal kita siap, 2 kapal. China mari 10 kapal, kapal dia besar. Besar gila-gila, kita ada 2 kapal. Mari tahun 2026, Indonesia tambah lagi 20 kapal, kita terkedek-kedek baru nak cari 5 kapal baru. Kita ada 7 kapal, Indonesia ada 40 kapal. Mampu. Memang mampu. Nasib baik kita tak perang sampai sekarang. Kalau perang aku tak tahulah, memang kita ni semua mati kata. Sebab itu soal meriam pun akan keluar, saudara-saudara. Saya tak nak sentuh sangat panjang-panjang sebab saya tahu orang biasa gembira dengar cerita skandal sebab dia terkejut. Ya Allah, celaka,
Kapal pun kau sakau juga, ya. Dulu 10 tahun lepas saya cerita pasal lembu, orang tak percaya. Akhirnya orang kata celaka betul, lembu pun kau curi. Lepas ni aku tak tahu apa lagi yang dia nak curi lepas ni. Yang itu akan tetap ada. Tapi saya juga tak nak kita lari daripada misi sebenar kita. Misi sebenar kita ialah keluarga kita. Misi sebenar kita ialah anak-anak kita. Saya tak apa anak seorang, isteri seorang, kucing seekor. Baru ni ingat nak ambil burung seekor, burung merpati, tapi burung tu dah terbang dah. Merpati ni bahaya sekarang kan. Saya tak apa. InsyaAllah rezeki ada. InsyaAllah saya hidup okey. Alhamdulillah semua kan.